Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Hajirani. Dan saya Harenti Jimatusen. Berita-berita utama malam ini. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah berkenan berangkat menyempurnakan pelancaran Festival Keluarga Harmoni. PJSC diiktiraf sebagai bangunan yang mencapai tahap prestasi alam sekitar tertinggi. Lawatan selama 3 hari yang di-Pertua Negeri Melaka dan isteri dapat mengeratkan hubungan antara negara Brunei Darussalam dan Negeri Melaka. Kemarin, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama dan isteri. Sorotan majlis mengadap mengimbas kembali detik-detik manis semasa majlis tersebut berlangsung. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah petang tadi berkenan berangkat menyempurnakan pelancaran Festival Keluarga Harmoni sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kali ke-11 bagi tahun 2023. Majlis berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Keberangkatan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku penasihat bersama dan pengerusi bersama Jawatan Kuasa Tertinggi sambutan Hari Keluarga Kebangsaan 2023. Surah Al-Fatihah dan doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Metasan bin Haji Tahir. Yang Teramat Mulia berkenan melancarkan Festival Keluarga Harmoni. Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menyaksikan pameran berkonsepkan One Stop Family Hub.
Festival Anjuran Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah berlangsung sehingga 12 November ini. Sementara itu, beberapa aktiviti menarik disediakan semasa Festival Keluarga Harmoni selama 3 hari di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan Taman Mahkota Jubli Emas Bandar Seri Begawan. Antaranya, aktiviti riadah keluarga Satu Harapan yang akan diadakan Ahad ini mulai pukul 7 pagi hingga 12 tengah hari di Taman Mahkota Jubli Emas. Sementara itu, permainan keluarga juga boleh diikuti seperti Amazing Race Keluarga Alpha Challenge. Orang ramai dialalukan berkunjung ke tempat-tempat berkenaan bagi menyertai pelbagai aktiviti dan berpeluang memenangi hadiah. Di samping itu, para pengunjung juga boleh membeli belah dan menyokong usahawan tempatan yang dibuka di sepanjang Open Plaza Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan kawasan sekitarnya. Tuan Yang Terutama Tun Seri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Ruslam yang di-Pertuan Negeri Melaka dan isteri yang amat berbahagia Tuh Puan Datuk Wira Dr. Haja Asmah binti Haji Abdul Rahman pagi tadi mengadakan lawatan ke Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Mengalu-alukan ketibaan yang di-Pertuan Negeri Melaka dan isteri, Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali, Timbalan Setia Usaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam dan Haji Muhammad Ibrahim bin Haji Jumaat, Timbalan Pengarah Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Seramai 5 qari dan 5 qariah berjaya memasuki peringkat akhir musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa kebangsaan tahun 1445 Hijrah bersamaan 2024 Masihi. Majlis pengumuman keputusan musabakah berkenaan diadakan semalam di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Penyampaian hadiah kepada para peserta dan hakim musabakah disempurnakan oleh Yang Berhormat Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Penganjuran musabakah dihasrat dapat memberikan pendedahan dan galakan kepada qari dan qariah negara untuk meningkatkan mutu bacaan Al-Quran di samping membuka minda dan minat masyarakat untuk berjinak-jinak dalam mempelajari teknik bacaan yang betul dan lebih teratur. Bangunan Pantai Jerudong Specialist Centre PJSC yang merupakan hartanah di bawah Bantry Sdn Bhd dianugerahkan Green Mark Certification bertaraf Platinum. Ia merupakan projek pertama di negara Brunei Darussalam yang mencapai tahap prestasi alam sekitar tertinggi dalam pensijilan tersebut. Pencapaian itu diraih pada 19 Januari 2023 dari Penguasa Bangunan dan Pembinaan BCA Singapura. Pagi tadi diadakan majlis penyampaian plak bagi bangunan tersebut. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku pengerusi Lembaga Pengarah PJSC dan Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi selaku pengerusi Lembaga Pengarah Bantry Sdn Bhd. Green Mark merupakan sistem penilaian yang direka untuk menilai kesan dan prestasi persekitaran bangunan. Ia adalah pencapaian penting bagi Bantry Sdn Bhd, PJSC dan Masutra Engineering Sdn Bhd untuk menyediakan amalan perniagaan yang mampan bagi melindungi alam semula jadi dan memelihara sumber alam semula jadi, mengurangkan jejak karbon serta membantu mitigasi kesan negatif perubahan iklim.
Budaya semak sebelum sebar perlu diamalkan bagi mengelak perbuatan menabur fitnah. Ikuti bahannya selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana. Pada masa kini, berita dan khabar yang tidak diketuai kesahihannya mudah disebarkan melalui hujung jari sahaja. Umat Islam hendaklah sentiasa berhati-hati dan menjaga diri daripada perbuatan menabur fitnah. Sebaliknya, amalkan tabayun iaitu budaya semak sebelum sebar. Oleh itu, jika datang berita yang baik dari orang-orang yang berkata benar, maka terimalah sebagai peringatan yang baik. Tetapi jika datang berita yang tidak baik dari orang yang jahat akhlaknya, hendaklah berhati-hati dengan percakapannya. Perkara tersebut antara ditepati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Fitnah di Hujung Jari. Jamaah yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan 6 perkara yang patut dipegang oleh seseorang untuk menghadapi fitnah tersebut ialah: pertama, jangan membenarkan cakapnya kerana orang yang membawa fitnah adalah fasik, yakni jahat, dan orang yang fasik tidak diterima untuk menjadi saksi. Kedua, cegahlah ia dari berbuat fitnah itu dan menasihatinya agar tidak mengulangi lagi. Ketiga, hendaklah dia marah dan menasihati kepada si pembawa fitnah itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Keempat, jangan menyimpan prasangka buruk terhadap orang yang difitnah itu. Kelima, jangan mengintip dan mengintai untuk mencari maklumat tambahan apa yang diberitakan kepadanya. Keenam, jangan turut serta memfitnah dan menceritakan kepada orang yang difitnah yang seseorang telah memfitnahnya begini dan begitu, kerana ia akan turut sama menjadi pemfitnah dan pengumpat. Program pengurusan risiko bencana peringkat sekolah diadakan bagi meningkatkan keupayaan dan kesiapsiagaan para penuntut dan guru dalam mengenal risiko, membuat tindakan yang betul dan selamat serta bersiap sedia dalam menghadapi sebarang kejadian bencana. Program diungkayahkan oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC, Kementerian Hal Dalam Negeri. Diadakan di Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara, program selama 3 hari itu berakhir kemarin dengan majlis penutupan dan penyampaian sijil. Sijil-sijil disampaikan oleh Dayang Nur Hamidah binti Haji Hamidun, Timbalan Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Hal Dalam Negeri. Sepanjang program, para peserta didedahkan dengan latihan berkumpulan dan membentuk pelan tindakan menghadapi bencana di sekolah. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program Youth Protection Series siri ke-8 anjuran kumpulan Syababul Iman bertujuan memberi kesedaran pentingnya menjaga kesihatan mental dan memberi kefahaman kepada ibu bapa akan kepentingan mempunyai kemahiran dalam mendidik anak bagi mewujudkan keluarga harmoni. Majlis pelancaran program berkenaan diadakan petang tadi di Masjid Sultan Sharif Ali, Sengkurong. Program dirasmikan oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Bertemakan membentuk masyarakat harmoni dan sejahtera. Program antaranya diisi dengan ceramah motivasi. Program merupakan anjuran bersama Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Jawatan Kuasa Masjid Sultan Sharif Ali, Sengkurong. Bengkel Kesihatan Reproduktif bagi guru-guru kurikulum sains Sekolah Menengah 2023 dihasrat dapat melengkapkan guru sains dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam menyampaikan maklumat penting, khususnya isu-isu kesihatan reproduktif kepada para pelajar dan remaja. Bengkel diadakan di Pusat Tingkatan 6 Tutong.
Pegawai Perubatan Kanan Pusat Promosi Kesihatan ketika ditemui RTB berkata, menerusi bengkel ini, guru-guru sains dan fasilitator dapat berkongsi pengalaman, bertukar pandangan serta berbincang teknik pengajaran yang berkesan berkaitan kesihatan reproduktif. Harapan kami ialah para guru-guru dapat dengan lebih confident lagi menyampaikan maklumat mengenai dengan kesihatan reproduktif ini, dan particular mengenai dengan maklumat jangkitan hubungan seksual, kehamilan remaja, dan juga meng-highlightkan menyarankanlah mengenai dengan menahan diri daripada melakukannya, dan juga kongsi dengan para pelajar-pelajar fakta-fakta risiko. 30 orang guru mata pelajaran sains tahun 8 dari sekolah-sekolah kerajaan dan swasta di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama menyertai bengkel selama 2 hari ini. Projek membaiki pelantar laluan sekitar Balai Ibadat Kampung Sungai Pandan sedang dijalankan. Projek tersebut dikendalikan oleh Pejabat Perhubungan Mitsubishi Corporation Brunei dengan kerjasama Green Brunei dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi memastikan keselamatan dan keselesaan penduduk dan pengunjung. Majlis bagi menandakan permulaan kerja membaiki pelantar laluan tersebut telah diadakan pada 7 November lalu. Di samping kerja pembaikan, 7 bengkel memasak juga diadakan bagi menerapkan para penduduk kampung air dengan kemahiran yang dapat membantu mereka menjana pendapatan tambahan. Barang-barang tegahan yang cuba diseludup masuk ke negara ini oleh beberapa individu berjaya dipatahkan. Balai Polis Kampung Air, Pasukan Polis Diraja Brunei menemui 50 karton rokok dan lebih 200 tin dan 15 botol minuman keras yang ditinggalkan di sebuah bangunan kerajaan. Kesemua barang tegahan dirampas dan diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi siasatan dan tindakan selanjutnya. Pasukan Polis Diraja Brunei menyuruh orang ramai bagi menyalurkan sebarang maklumat mengenai apa jua kegiatan jenayah melalui talian kecemasan Polis 993 atau balai-balai polis yang berdekatan. Sementara itu, 8 karton rokok juga berjadi rampas yang ditemui disimpan dalam bungkusan plastik semasa rondaan bersama dijalankan oleh Pasukan Simpanan Polis C Company, Pasukan Polis Diraja Brunei dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Rondaan dijalankan di kawasan laluan tanah perkuburan Murut, Kampung Menengah Temburong. Kesemua barang terbabit diserahkan ke Jabatan Kastam bagi siasatan dan tindakan selanjutnya. Orang ramai terutama para majikan adalah diingatkan untuk memastikan pas-pas pekerja adalah sentiasa sah dan bekerja mengikut jawatan yang dibenarkan. Peringatan itu dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan berikutan operasi sakat yang dijalankan di Pasar Tani Setenaga, Mukim Sengkurong. Hasil operasi, 7 warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. Seorang daripadanya dipercayai tinggal lebih masa setelah PAS Imigresen Mansuh bekerja bukan dengan majikan asal dan tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport. Sementara itu, 3 daripadanya bekerja bukan dengan majikan asal dan tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport. 2 daripadanya lagi dipercayai bekerja dengan menggunakan pas lawatan manakala seorang bekerja bukan dengan majikan asal. Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan IBE melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan melaksanakan kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan ke atas alat sukatan jenis pam minyak di stesen-stesen minyak. Dengan mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan orang ramai serta para tenaga kerja yang terlibat sepanjang kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian tersebut, stesen-stesen minyak akan ditutup bermula 9 pagi hingga selesai. Anggaran pelaksanaan sekitar 2 jam. Berikut dikongsikan jadual penutupan sementara stesen-stesen minyak untuk pemeriksaan bagi bulan November
2023.